Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. InsyaAllah sama-sama kita baca doa masuk masjid. Walaupun ini merupakan surau, ini surau Jumaat ya Ustaz. Tapi surau ataupun masjid dari sudut untuk iktikaf, lagi-lagi ini surau masjid, samalah. Surau ataupun bahasa Arab musalla, tempat solat. Kita panggil musalla, tempat solat. Masjid asal perkataan sajadah, sujud. Masjid tempat sujud. Jadi mana-mana masjid ataupun kita panggil ni surau yang mana ada 5 waktu sehari semalam azan, kemudian solat berjemaah, maka kedudukannya dari sudut iktikaf dan sebagainya sama, hampir sama. Sebab ada orang bila bulan Ramadan dia kata tak boleh nak iktikaf, nak cari masjid sebab nak niat iktikaf. Tapi bila mana-mana surau, yang mana saya pasti surau ini memang 5 kali sehari akan ada azan. Sebab ada surau yang maghrib isyak je azan. Waktu lain tu tak ada surau kecil, tidak ada pentadbir khas, tak ada jawatan kuasa. Jadi mungkin tadi ada yang masuk dah lama tak datang surau, dah lama datang masjid, lupa nak masuk kaki kanan. Adab dan akhlak kita di rumah Allah, sebab kita sedang menjadi tetamunya Allah, duyufur Rahman. Yang kita faham tetamu Allah ini bila pergi Mekah Madinah. Tetapi kita boleh jadi tetamu Allah 5 kali sehari sekurang-kurangnya bila kita pergi ke masjid, iaitu rumah Allah. Mana-mana masjid, mana-mana surau, musalla, itu adalah rumahnya Allah. Sebab itu siapa yang menjadi tetamu Allah, Allah lah yang akan memuliakan tetamu. Kalau ibu-ibu jadi tetamu saya akan muliakan ibu-ibu lah, saya tuan rumah. Tapi tuan kepada rumah yang sedang kita berada adalah Allah. Maka Allah sedang memuliakan kita. Allah sedang memandang kita. Siapa pun kita saat ini memang semua banyak dosa, semua banyak salah, semua banyak kekurangan. Tetapi apabila Allah memilih kita, walaupun saya boleh jadi menjadi sebab, terutamanya musibat datang. Mungkin last bulan Ramadan hari tu, ni lah pula datang. Boleh jadi. Walaupun saya jadi sebab. Tetapi, marilah sama-sama kita betulkan niat. Tujuan kita datang adalah kerana Allah. Saya kekal menjadi sebab sahaja. Asbab perantaraan sahaja. Jadi mungkin ramai juga yang terlupa nak baca doa bila masuk ke rumah Allah. Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu, pintu pengampunanmu, pintu rizkimu, pintu kasih sayangmu, pintu-pintu syurgamu. Nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Masya Allah, apa khabar semua? Alhamdulillah baik. Apa khabar anak-anak? Kenal ke Ustazah? Oh, ada yang tak. Siapa yang kenal angkat tangan? Cepat, siapa kenal? Oh, yang lain tu kenal artis ya? Pemain bola kenal? Oh, kenal. Masya Allah. Dan kebanyakannya kalau kenal Ustazah pun sebab dia kenal melalui emak dia, Mama, Umi, betul tak? Sebab mak dengar ceramah, jadi kamu pun terpaksa dengar. Jadi malam ni jumpa Ustazah depan, walaupun Ustazah tak ngajar di sekolah kamu, tapi Ustazah ni kiranya tak layak pun nak sebut Ustazah ataupun guru. Tapi
Bolehlah kamu panggil Ustazah. Nama Ustazah siapa? Asma Harun. Betul, Ustazah Asma. Masya Allah. Jadi kita tak tanyalah khabar bapa-bapa ni, semua nampak baik belaka. Subhanallah. Jadi malam ni suasana yang sangat sayu ataupun syahdu lah. Sebab biasanya para lelaki datang bersendiri, tapi malam ni ramai yang datang dengan isteri. Subhanallah. Jadi Masya Allah, bila dua-dua suami isteri lepas tu bawa anak, sekeluarga menuju ke rumah Allah. Ini sangat hebat dan suasana yang sangat luar biasa. Kita boleh lihat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, memang ramai sekeluarga menuju ke masjid. Rasa atau tidak? Bawa anak kecil-kecil, semayang di dataran dan sebagainya. Kerana di sana ada hadis Nabi SAW. Sesungguhnya barang siapa yang melangkah menuju ke rumah Allah, akan dibukakan baginya, akan diberikan setiap langkahnya pahala umpama melakukan sedekah. Akan diangkatkan darjat dan akan digugurkan dosa-dosa. Pastu malam ni pula ada majlis ilmu. Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ila jannah." Siapa yang menempuh jalan menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Jadi sama ada datang seorang diri dengan pasangan, dengan anak-anak, tapi yang datang sekeluarga, mereka sedang melalui jalan ke syurga sekeluarga. Sekeluarga sedang diangkat darjat oleh Allah. Sekeluarga sedang digugurkan dosa. Sekeluarga dicatat pahala sedekah. Sebab itu subhanallah, sekali-sekala bila pihak masjid, pihak surau buat jemputan daripada penceramah luar, jangan pula kita mengata orang yang baru muncul masa tu. Oh, panggil penceramah luar baru muncul je, baru datang je. Subhanallah. Kita syukur apabila kita berusaha dan akhirnya orang yang lama tak datang menunjukkan muka, orang yang biasa susah, lagi ni tengah minggu kan, sebenarnya sangat hebat. Tahniah kepada semua. Biasanya kuliah malam begini dibuat hujung minggu ataupun Jumaat malam Sabtu. Tapi bila buat tengah-tengah, hari ni hari Rabu malam Khamis, dan esok anak-anak kita sekolah dan ibu ayah ramai bekerja, ini adalah salah satu tanda di dalam hati kita ada rasa cinta. Saya nak tanya pada ibu-ibu. Kebanyakannya ibu-ibu ni dah mengandung, dah bersalin, dah menyusu, dah membesarkan anak. Mungkin ada lagi yang belum lah, tapi kebanyakannya dah. Siapa yang dah melakukan saya tersebut? Hampir semua. Masya Allah. Ingat lagi tak? Boleh ingat betul-betul ke saat kita susah payah mengandung, susah payah melahirkan tu? Ingatlah sikit-sikit. Sikitlah kita ingat. Saya 7 kali melahirkan, 9 kali mengandung. Maksudnya kalau nak ingat-ingat balik betul-betul, kita hampir lupa dah. Sebab ketika kita mengandung sebenarnya sangat susah. 9 bulan itu dilalui sangat susah. Bila melahirkan sangat sakit. Lepas melahirkan, menyusu semua itu proses yang sangat susah. Tapi kerana kita lalui dengan rasa cinta. Dengan rasa cinta. Lepas tu membesarkan anak-anak, saya nak tanya ibu-ibu, susah ke senang? Susah. Tapi kenapa besarkan lagi anak tu? Setiap hari makin membesar anak-anak tu. Kenapa dah susah, malah dah mana ambil tahu? Umi nak ambil tahu? Susah, menangis, jatuh, kecewa, tersakiti, hati disakiti dengan anak. Lepas tu dah kahwin, ingat dah makin elok rupanya, dengan menantu pun menguji sabar. Tapi kita tetap tidak letak jawatan. Mulai hari ni mak nak letak jawatan sebagai mak. Abang, saya nak letak jawatan sebagai suri rumah. Saya nak jadi wanita tapi bukan suri rumah. Tak, kita tak lari. Betul, sebab tanggungjawab memang betul. Tetapi yang lebih besar daripada itu, sebab dalam hati kita ada rasa cinta. Kita sayang anak, betul tak? Walaupun mulut kadang marah tu macam tak sayang. Sayang suami, sayang tak suami? Macam slow je sayang suami. Sayang anak tu laju ke? Mana lagi sayang suami ke anak? Ui, laju je anak. Insya Allah. Sayang lagi mak ke lagi sayang ayah? Aduh, kesialah kau bapa.
Isteri pun pilih anak, anak pun pilih mak. Habis tu bapa duduk kat mana? Di hati. Subhanallah. Sebenarnya lelaki memang selalu disayang. Masa dia kecil, dia belai disayang oleh ibu. Bila dia dah tua, dah remaja purba, dia disayang, dibelai oleh isteri pula. Oh suka suka. Untung jadi lelaki ya. Masya Allah. Subhanallah. Sebagai seorang ibu, sebenarnya tak boleh nak memilih pun. Anak tu datangnya juga daripada suami. Tanpa suami yang kita berkongsi hidup sekarang, kita takkan dapat anak tu. Sebab itu, antara dua, suami, isteri, ibu, ayah sebenarnya tak boleh dipilih. Semuanya perlu disayang sepenuh hati. Bukan dibahagikan persen. Oh, saya sayang anak 50%, suami 10%, lagi berapa persen mak ayah. Tak, bukan begitu bahagian kasih sayang. Sayang suami sepenuh hati, sayang anak sepenuh hati, sayang ibu ayah sepenuh hati, sayang Allah, sayang Rasulullah, semuanya sepenuh hati. Allahu Akbar. Ada sebagaimana Nabi sebut, saatan-saatan. Ada saatnya kamu sangat sayangkan suami, ada saatnya kamu sayangkan anak, ada saatnya kamu berikan, tunjukkan kasih sayang kepada Allah, ada saatnya kamu tunjukkan kasih sayang kepada Rasulullah, ada saatnya kamu tunjukkan kasih sayang kepada diri. Subhanallah. Itu hadis yang sahih. Nabi jawab tentang saatan-saatan tu, hadisnya panjang. Muslimin muslimat sekalian, tajuk kita pada malam ini, korban jiwa, korban harta. Agama yang kita miliki pada hari ini, iaitu agama Islam, adalah agama yang bermula dengan pengorbanan. Bermula daripada pengorbanan Nabi, pengorbanan isteri Nabi, pengorbanan sahabat Nabi, anak Nabi, keluarga Nabi, dan seluruh umat Islam ketika itu. Mereka telah melalui proses pengorbanan daripada sudut harta, korbankan anak isteri, korbankan diri pergi ke medan perang, korbankan nyawa. Mereka korbankan kemasyhuran, mereka korbankan pangkat, mereka korbankan segala-galanya demi memastikan Islam yang kita miliki hari ini sampai. Islam hari ini kita terima sejak lahir. Kita tak perlu berjuang bersungguh-sungguh pun untuk menganut agama Islam. Kita tidak berhadapan pun dengan bahaya ke, dengan permusuhan ke, dengan kematian ke, sebagaimana umat Islam yang ada pada hari ini di negara-negara tertentu. Contoh di kawasan Uyghur, sebenarnya kekejaman terhadap umat Islam di kawasan itu masih berterusan. Bila bulan Ramadan mereka nak berpuasa, mereka disumbat dengan paip air besar supaya mereka telan air. Mereka nak pakai baju tutup aurat, tak dibenarkan. Pakai baju labuh sikit, digunting. Bahkan mereka berhadapan dengan bunuh jika dilihat solat, dilihat tutup aurat, dilihat mengamalkan agama Islam. Belum cerita lagi di negara-negara yang terpencil, kawasan terpencil, betapa mahalnya mereka nak beramal dengan Islam. Tetapi kita di sini tidak melalui proses tersebut, kerana telah dilalui oleh pengorbanan air mata, air darah, air keringat sahabat Nabi, para balu-balu, isteri-isteri sahabat Nabi. Lalu pada hari ini sampai kepada kita, tuntutan melakukan pengorbanan tidak pernah berhenti. Macam tadi kan, kita kata kita sayang anak, kita sanggup korban apa saja, dan kita tak rasa berat. Saya percaya ibu-ibu memang penat, saya pun penat, anak 7 orang. Memang penat. Hadap ujian daripada anak, keletihan, kerja tak habis-habis, keluar rumah berapa kali mesti bersepah juga. Belum lagi cerita bagaimana menghadapi kerenah anak remaja yang mula pandai berkata-kata yang boleh menyakitkan hati kita. Tetapi kita lalui juga hari demi hari dengan seikhlas hati. Saya percaya ibu-ibu depan saya ikhlas hati menjadi ibu. Betul tak ibu-ibu? Bapa-bapa pun ikhlas hati jadi bapa, ikhlas hati jadi suami. Ada perbualan saya dengan anak namanya Imran dalam kereta. Masa tu bercakaplah tentang pengorbanan orang perempuan ni. Pengorbanan orang perempuan ni banyak. Oh, perempuan ni bila jadi ibu bla bla bla. Kan main lagi saya bercerita pada anak saya ni, dia dah jenam. Imran ni ceritalah ni. Lepas tu saya pun tanyalah, tanya anak-anak semua dalam kereta kan, jadi semua dengar. Mana lagi susah,
jadi ibu ke, jadi orang perempuan ke, jadi orang lelaki. Kita dah cerita kesusahan jadi orang perempuan ni. Lepas tu kan dia jawab sepatah je. Bukanlah sepatah, dia jawab jadi orang lelaki, lagi susah. Saya kata kenapa pula? Kan Umi cerita susahnya jadi perempuan. Kenapa orang lelaki susah? Sebab orang lelaki kena ngadap perempuan. Subhanallah, dia jawab spontan saja. Lepas tu, sabar, buat bertenang ya. Lepas tu kan saya cakap, kenapa susah sangat ke menghadap perempuan? Oh, kita pun rasa geramnya. Susah sangat ke menghadap perempuan? Yelah Umi, nampak Abi sangat sabar menghadap Umi. Bolehlah Abi dia dapat pujian pada anak. Kadang-kadang Umi merajuk, dia pun sebutlah. Tapi Umi tahu tak, bila Umi merajuk, Umi rugi. Sebab bagi orang lelaki, bila isi merajuk, dia hore. Kan kalau perempuan merajuk, tak makan lah, tak lena lah, tak itulah. Tapi orang lelaki boleh tengok bola, boleh makan kenyang, boleh tidur lena. Jadi yang ruginya orang perempuan Umi. Dia memang mulut macam tu sikit lah. Tapi saya fikir-fikir balik, betul juga. Saya terus cakap dekat suami terima kasih sebab awak berkorban perasaan. Sebenarnya di antara pengorbanan besar seorang lelaki ataupun suami adalah menahan dirinya daripada menjawab apa isteri cakap. Betul atau tidak orang lelaki? Oh tak. Ika memang semua takut bini ni. Okey, tak apa. Saya ulang lagi sekali. Di antara kelebihan orang lelaki yang tak ada pada perempuan, saya tak tahu perempuan setuju atau tidak, adalah ketahanan mereka, kesabaran mereka, pengorbanan mereka. Mereka korbankan. Ada benda mereka nak cakap tapi mereka simpan. Mereka boleh je nak jawab apa yang kita cakap, apa yang kita tak setuju, apa yang kita luah. Tapi dia korbankan perkataan tu biarlah bergema dalam hati saja. Sebab dia dah test dah berapa kali dia cakap, lagi panjang lebar jawapan isteri itu. Subhanallah. Tapi kenapa suami boleh buat begitu? Di situ kerana cinta, kerana ada rasa kasih dan sayang. Dan daripada kasih sayang inilah kita mampu meneruskan kehidupan sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang perempuan, kita korbankan perasaan kita. Orang perempuan bukan senang nak tutup aurat. Ada waktunya panas. Betul tak? Nak bersiap bukan macam orang lelaki. Orang lelaki senang je. Masuk rumah, keluar rumah macam tu je. Orang perempuan nak keluar rumah, depan rumah pun kena ambil tudung. Kalau lah terdedah, kena pakai stokin. Bila keadaan tertentu, keadaan sakit, bila nak solat tak sama macam orang lelaki. Pakai telekong, itu, ini, macam-macam. Tapi kita buat kerana kita rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah. Kita tak rasa berat semua tu. Kan rasa berat tutup aurat? Tak kan? Dah biasa. Tapi suruh orang lelaki seminggu je, nak keluar je kena tutup. Nak semayang je kena pakai-pakai sekian. Tapi lelaki memanglah kalau pakai tu jadi menyerupai wanita, tak boleh lah. Maksudnya kemungkinan besar lelaki tak mampu pun nak jadi macam perempuan. Kena bersiap itu ini, kena tutup itu ini. Kalau panas orang lelaki, angin boleh, orang perempuan tetaplah berpeluh-peluh dengan basah-basah habis telekong apa tudung. Ini adalah pengorbanan yang dilalui oleh setiap daripada kita. Tapi kita tak rasa berat dan susah kerana dalam hati ada rasa cinta. Saya nak cerita sikit, anak-anak sekalian, Ustazah nak cerita tentang pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Sejak daripada remaja, ini kan remaja ni, kanak-kanak, remaja, okey. Nabi Ibrahim daripada kanak-kanak lagi, dia dah ada perasaan tidak boleh menerima apa yang ayah dia buat. Apa yang ayah Nabi Ibrahim buat? Ayah Nabi Ibrahim adalah pengukir berhala, pembuat patung berhala. Jadi daripada dia kecil, daripada dia remaja lagi, hati dia memberontak, tidak boleh menerima apa yang ayahnya buat, iaitu mengukir dan membina patung berhala untuk disembah. Sampailah peringkat dia perlu korbankan perasaan sayang dia kepada ayah. Dia perlu buat sesuatu perkara yang memang dia yakin ayah dia akan marah. Apa yang Nabi Ibrahim buat ketika dia remaja? Dia pergi satu hari, dia meruntuhkan semua berhala-berhala yang kecil dan meninggalkan satu berhala yang besar. Ketika itu ada pesta.
Semua orang pergi keluar daripada kampung menuju ke pesta, kecuali Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim melakukan perbuatan tersebut. Dipecahkan, diruntuhkan semua berhala yang lain, kecuali pahala yang paling besar. Lepas disiasat, Raja Namrud pun marah. Bila balik daripada pesta dengan rakyat ni, tengok-tengok semua berhala sudah pecah. Lalu bila disiasat, seorang je yang tak pergi pesta, iaitu Nabi Ibrahim. Lepas tu bila dipanggil oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim tanya balik. Bukan tanya balik, jawab, kalau kamu nak tahu siapa yang pecahkan berhala ni, tanyalah berhala yang paling besar tu. Lalu mereka pun sambil saling berpandangan sesama sendiri. Sebab bila Nabi Ibrahim cabar, tanyalah patung paling besar yang kamu sembah, yang kamu minta tolong sama ni, takkan dia tak boleh bercakap? Takkan patung paling besar tu tak boleh pertahankan diri? Takkan patung paling besar tu tak boleh nak bagi tahu kawan-kawan dia ni siapa yang runtuhkan ni? Akhirnya Raja Namrud lagi rasa marah dan disahkan bahawa Nabi Ibrahim yang memecahkan batu-batu berhala tersebut. Sekarang pertama Nabi Ibrahim berhadapan dengan kekecewaan si ayah. Ayah yang dia sayang. Sebab itu bila kita baca perbualan Nabi Ibrahim dengan ayah, ya abati, wahai ayah kesayanganku. Maksudnya ada hubungan yang sangat rapat Nabi Ibrahim dengan ayah. Dan ayah Nabi Ibrahim yang sangat sayang Nabi Ibrahim. Di sinilah bermula pengorbanan Nabi Ibrahim. Kerana agama Allah, korbankan kasih sayang ataupun hubungan antara anak dengan ayah. Kedua, kemudian Nabi Ibrahim berhadapan dengan apa? Mengorbankan nyawanya. Sebab bila dia mengaku, bila disahkan bahawa dia yang menyebabkan berhala lain semua itu runtuh, maka dia berhadapan dengan kematian. Dan dia tidak memohon maaf, dan dia tidak menarik balik, dia tidak merayu, dia tetap mempertahankan bahawasanya Raja Namrud bukan sebagai Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan sekalian alam. Dan ketika ini Nabi Ibrahim walaupun masih remaja, sedang mempertahankan agama dengan nyawa, berkorban nyawa. Dan ketika itulah Raja Namrud mengarahkan semua tentera, bukan semualah tentera, untuk menghidupkan api yang sangat marak. Sehingga kan tidak boleh dibaling dengan jarak dekat. Maksudnya terlalu marak sangat api, nak baling dekat tak boleh. Diletakkan Nabi Ibrahim di atas, umpama seperti, kita panggil apa ya? Apa tu? Elastik. Tetapi diletakkan manusia untuk dicampakkan Nabi Ibrahim. Umpamanya begitu. Ketika itulah datangnya malaikat Jibril alaihissalam menawarkan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, maukah aku membantumu? Saat Nabi Ibrahim nak dilemparkan ke dalam api, datang malaikat bertanya, wahai Ibrahim, maukah aku membantumu wahai Ibrahim? Sebab ketika ini Nabi Ibrahim keseorangan. Ayah pun tak mengaku anak dah, dan marah sangat dah, sebab ayahnya lah yang mengusahakan patung-patung tu. Dan dia betul-betul keseorangan. Belum ada lagi umat Nabi Ibrahim, belum ada lagi pengikut, keseorangan. Lalu malaikat datang, maukah aku membantumu wahai Ibrahim? Apa jawapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Dicatat di dalam Al-Quran, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dialah sebaik-baik wakilku. Dan ada riwayat lain mengatakan, Nabi Ibrahim menjawab, jangan kamu datang di antara dua kekasih. Wahai malaikat Jibril, kamu jangan datang di antara dua kekasih. Seolahnya memberitahu, antara aku dengan Allah, kamu jangan berada di tengah-tengah. Antara aku dengan Allah, jangan kamu jadi perantaraan. Memang Nabi Ibrahim tidak menjangkakan apa yang akan berlaku. Bukan Nabi Ibrahim dah jangka, nanti Allah bagi sejuk lah api tu, nanti adalah halangan tu. Tidak. Nabi Ibrahim benar-benar bersedia untuk mati demi mempertahankan agama Allah. Benar-benar bersedia untuk dimasukkan dalam api yang fitrahnya akan membakar dan sangat sakit demi mempertahankan kalimah Allah. Ini pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu takdir Allah dicatat dalam Al-Quran. Ketika Nabi Ibrahim telah dilempar ke dalam api, Allah perintahkan api yang fitrahnya panas menjadi sejuk. Lalu Nabi Ibrahim keluar tanpa ada apa-apa kesan pada
batang tubuh dan juga pakaiannya. Allahu Akbar. Kemudian siri pengorbanan Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti. Diuji rasa cinta dia kepada Allah. Ibu-ibu, bapa-bapa, anak-anak, sekarang ni sayang tak mak ayah? Sayang. Pernah tak rasa nak marah dekat mak ayah? Pernah. Pernah tak rasa macam geram je, baru balik sekolah, lepas tu kena suruh buat kerja rumah, tengok dia agak. Lepas tu kadang-kadang nak beli sesuatu tapi mak ayah tak nak, lepas tu rasa geram. Kawan-kawan semua ada, kita tak ada. Ustazah nak bagi tahu, kamu sayang mak ayah, tapi kasih sayang akan diuji dengan sesuatu yang kita tidak suka. Kalau kita tetap mampu sayang, walaupun geram dekat mak ayah, tapi lepas solat doa juga untuk mak ayah, itu cinta sejati. Sebab cinta sejati akan diuji, tetapi cinta semakin kuat. Subhanallah. Sayang tak suami? Betul tak diuji dengan suami? Betul. Para suami betul tak diuji dengan isteri? Takut nak angguk kan? Orang lelaki macam tak ada perasaan kan, kalau tanya dia sayang pun tak sayang pun tak, susah pun tak susah pun tak. Itulah uniknya orang lelaki. Dia macam terasing tau perasaan ni. Dia boleh letak tepi. Kita kadang bawa beban tu sampai 2-3 hari, dia time makan beban tu macam tak ada, padahal masalah besar. Ya, tapi itu keunikan dan kita tak boleh nak suruh dia stres macam kita. Awak ni cari relax tengah ada masalah. Takkan dua-dua nak stres. Tak apalah, dia cool, jangan jealous pada dia. Itu keunikan Allah ciptakan lelaki. Ya, lelaki juga diuji dengan wanita, wanita diuji. Kita akan diuji dengan rasa cinta. Nak menguji sejauh mana kita cinta kerana Allah, bukan kerana manusia. Kalau kita cinta kerana suami, kerana manusia, kerana anak, maka cinta kita tak kuat. Kita mudah mengungkit, kita mudah marah, kita mudah tak ikhlas, tapi kita tahu cinta kita kepada suami kerana Allah. Lalu kita perlu berkorban rasa, korban perasaan, betul tak? Korban kehendak, korban macam-macam lah. Tetapi orang beriman, dia melakukan pengorbanan dengan tidak rasa berat. Itu para ulama mengupas tentang hakikat rasa cinta. Cinta menuntut pengorbanan. Dan orang beriman, dia melakukan pengorbanan tanpa rasa susah dan berat. Rasa susah dan berat memang mesti susah, mesti penat. Tetapi saya masukkan rasa. Kita boleh buat setiap hari benda yang sama. Kita korban masa, tenaga kita untuk pastikan rumah bersih, betul tak? Untuk masak. Kalau ikutkan sedapnya hari-hari order, ada maid pula sekian-sekian, tapi kita tak mampu, akhirnya kita korban pastikan rumah kita, rumahku, syurgaku bersih, teratur, makan sedap dan sebagainya. Kita korban masa dan tenaga. Kerana kita buat itu kerana cintakan ahli keluarga kerana Allah. Biarlah kita mengulang-ulang pengorbanan ini sampailah mati. Mudah-mudahan Allah terima pengorbanan yang kita buat. Masya Allah. Okey, sambung sikit lagi kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Kita tahu Nabi Ibrahim AS bernikah dengan isteri yang pertama, nama siapa? Siapa isteri pertama Nabi Ibrahim? Siapa? Oh, perempuan. Siti Sarah ke Siti Hajar? Isteri pertama Siti Sarah. Siti Sarah isteri pertama. Siti Hajar sebelum itu adalah pembantu kepada Siti Sarah. Dah berkahwin lebih kurang 80 tahun, tidak dikurniakan anak. Dan Siti Sarah dalam ilmu ketika itu, ilmu tip ketika itu, ilmu perubatan ketika itu, Siti Sarah ini disahkan mandul. Lalu kerana cinta kepada suami, tahu Nabi Ibrahim nak sangat anak, nak zuriat keturunan, meneruskan perjuangan dan juga kenabian Nabi Ibrahim ini, akhirnya Siti Sarah benarkan dan meminta kepada Nabi Ibrahim untuk bernikah seorang lagi, iaitu bernikah dengan Siti Hajar. Selepas bernikah dengan Siti Hajar, lalu Siti Hajar mengandung. Siti Hajar mengandung dulu baru Siti Zarah. Dan apabila Siti Hajar mula mengandung, mula ada anak, cemburu Siti Sarah
semakin bergelojak, semakin menjadi-jadi. Siti Sarah tidak boleh mengawal lagi rasa cemburu. Menunjukkan cemburu wanita ini diraihkan di dalam agama Islam. Bukannya mesti dibuang rasa cemburu. Lelaki perlu berkorban, bijak, perlu berusaha sedaya upaya untuk menguruskan cemburu isteri. Sehingga disebut dalam kitab Fathul Bari, sampai Siti Sarah menyebut kepada Siti Hajar, awas kamu, ayatnya lebih kurang begini, kalau saya lihat kamu, saya cincang kamu. Tapi bukan nak cincang betul, maksudnya ada waktu kemarahan Siti Sarah ini cemburu. Baru nikah, dapat anak, sudah tentu perhatian Nabi Ibrahim telah pun lebih sedikit kepada isteri yang kedua kerana ada anak. Lalu daripada cerita itu, para ulama mengatakan, akhirnya Allah perintahkan diletakkan Siti Hajar di suatu tempat. Tetapi ia adalah untuk satu sejarah yang besar, untuk satu ibadah yang besar, iaitu haji dan umrah. Tetapi itulah cerita permulaannya. Masya Allah. Dan Nabi Ibrahim diminta untuk meninggalkan isteri yang tersayang dan anak yang ditunggu sampai umur 80 tahun lebih di tempat yang gersang, tanah yang kerikontang, padang pasir yang tidak ada apa-apa, tak ada air, tak ada binatang, tak ada tumbuhan, tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Sekarang pengorbanan dilakukan melibatkan Nabi Ibrahim berkorban. Sebab kita selalu membesarkan pengorbanan Siti Hajar, tetapi Nabi Ibrahim yang meninggalkan pun sangat sedih dan duka cita. Tetapi kerana orang lelaki, bila dia berkorban, dia jangan sebut pengorbanan. Dan kebanyakan lelaki macam tu, termasuklah suami kita, termasuk ayah kita. Orang lelaki bila dia melakukan satu pengorbanan, dia jarang sebut, dia jarang hitung, dia jarang ungkit. Bukan kita nak kata perempuan tak elok perangai, sebab memang itu fitrah perempuan. Dia punya perasaan letak kat mulut. Apa yang dia rasa dalam hati semua keluar dekat mulut. Tapi lelaki dia banyak bergema di dalam hati. Sebab itu tidak dirakam kesedihan Nabi Ibrahim, tidak dirakam keperitan dilalui Nabi Ibrahim. Yang banyak dirakam adalah kesedihan dan keperluan Siti Hajar alaihissalam. Allahu Akbar. Jadi Nabi Ibrahim berkorban lagi, meninggalkan isteri dan anak. Kalau ikutkan hati memang tidak mahu, tapi ia adalah perintah daripada Allah. Dan Siti Hajar juga berkorban, sanggup ditinggalkan oleh suami. Bila Nabi Ibrahim tinggalkan Siti Hajar, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Allah as'aluka hadza ya Ibrahim?" Adakah Allah yang meminta kamu buat begini wahai Ibrahim? Adakah Allah yang suruh kamu buat ni? Lalu Nabi Ibrahim jawab, "Bala, bahkan benar." Lalu apa jawapan Siti Hajar? "Innallaha la yudayyi'una." Sesungguhnya Allah tidak akan mensia-siakan kami. Allah tidak akan meninggalkan kami. Ini adalah ayat orang yang berkorban. Wahai ibu, wahai ayah, wahai anak-anak, bila kita melakukan pengorbanan dan kita sedang diuji keikhlasan, kita kena ingat ayat ibunda kita Siti Hajar. Boleh ulang ayat ni. Ya Allah, sesungguhnya engkau tidak akan mensia-siakanku. Saat kita rasa suami sia-siakan pengorbanan kita, anak sia-siakan pengorbanan kita, kawan sia-siakan pengorbanan kita, kita besarkan adik-adik sampai kita tak belajar, adik-adik berjaya dapat kerja elok, adik-adik tak reti nak ucap terima kasih. Contoh je ni. Semua di setiap pada kita semua buat pengorbanan, dan pengorbanan kita akan diuji oleh Allah. Allah nak tahu ikhlas atau tidak kita berkorban. Ketika ini ingatlah kalimah ibunda kita Siti Hajar, "Innallaha la yudayyi'una." Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan kami. Allahu Akbar. Sebab kalau kita mengharap manusia balas apa yang kita korbankan, manusia tak akan mampu membalas. Hanya Allah saja yang mampu memberikan ganjaran dan balasan di atas pengorbanan yang kita lakukan. Masya Allah. Okey, dah tinggalkan isteri dan anak. Nabi Ibrahim pun pergi ke Palestin bersama dengan Siti Sarah. Lalu lahirlah anak yang bernama Ishak, Nabi Ishak. Kemudian lahirlah keturunan Nabi yang begitu ramai daripada jalur Nabi Isa alaihi salam, termasuk Nabi Yusuf dan semua Nabi. Lebih kurang 18 atau 19 Nabi yang lahir melalui jalur Nabi Ishak. Melalui Nabi Ibrahim, selepas Nabi Ibrahim dah tak ada Nabi, tak ada Nabi, tak ada Nabi. Sebelah sini, sebelah Siti Sarah, sebelah Nabi Ishak, setiap
selang abad ada Nabi, sini tak ada Nabi, sini ada Nabi, sini tak ada. Akhirnya keluarlah daripada jalur Nabi Ibrahim ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jalur sebelah sini sangat berbangga dengan keturunan. Keluarlah keturunan Bani Israel daripada sebelah sini. Dan Bani Israel ni lahirnya ramainya para Nabi. Sebab itu mereka sangat bangga mereka adalah bangsa ataupun kaum yang paling dimuliakan oleh Allah. Sebab itu mereka ini dipilih ramainya Nabi lahir daripada kaum mereka. Tapi belah sini kosong. Akhirnya selepas Nabi Ismail alaihissalam kosong lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, setelah anak iaitu Ismail, Nabi Ismail dah mula besar, mula remaja, boleh jadi umur seperti kamu. Boleh jadi umur seperti kamu. Yang dah boleh menolong buat kerja rumah, yang dah boleh membantu. Dan ketika itu Allah tahu di dalam hati Nabi Ibrahim menanti-nanti perintah daripada Allah untuk Nabi Ibrahim kembali ziarah anak dan isteri yang ditinggalkan. Bukan macam zaman sekarang, boleh WhatsApp, boleh tanya khabar, boleh tahu, boleh video call. Bila ditinggalkan dengan jarak yang begitu jauh, beribu kilometer, bukan mudah. Mesti Nabi Ibrahim melalui setiap hari dengan perasaan rindu dan bimbang bagaimana keadaan anak dan isteri yang ditinggalkan di tanah, di bumi Mekah. Dan kita tahu peristiwa Siti Hajar mencari air sekian-sekian. Dan bila air Zam-Zam keluar, maka burung yang terbang melihat ada sumber air, burung pun turun pergi sumber air, burung pun turun. Lalu kabilah-kabilah yang jauh, maksudnya kelompok-kelompok orang Arab yang duduk jauh, mereka mula nampak kenapa bila burung tu terbang dia turun, burung terbang turun. Dan mereka tahu di situ akan ada sumber air. Lalu kabilah-kabilah yang duduk jauh di tempat yang gersang tak ada sumber air, mereka semua berpindah dan minta kebenaran kepada Tuan Tanah. Siapa Tuan Tanah? Siti Hajar dan Nabi Ibrahim. Sebab mereka lah yang buka peneroka kepada tanah tersebut yang kita kenali, yang kita kunjungi, iaitu Makkah Al-Mukarramah. Itulah Tuan Tanah. Jadi setiap orang yang datang kabilah yang nak berdiam, nak tinggal menetap di situ, maka mereka akan minta kebenaran dengan Siti Hajar dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ismail, minta maaf Nabi Ismail. Kemudian Allah tahu dalam hati Nabi Ibrahim sangat merindukan anak dan isteri. Anak pertama ni. Lalu sampailah perintah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menziarahi isteri dan anak. Bila dah sampai, Masya Allah, bila dah sampai, beberapa ketika Allah perintahkan untuk mendirikan Kaabah. Tak lama, sekejap je. Saya tak pasti sama ada hanya berapa bulan ataupun beberapa tahun. Apabila dalam hati Nabi Ibrahim mula rasa cinta yang mendalam kepada anaknya Ismail, Allah test lagi, Allah uji perasaan cinta Nabi Ibrahim dengan perintah supaya suruh sembelih anaknya Ismail. Tuan-tuan, puan-puan, ketika Nabi Ibrahim menerima perintah Allah supaya sembelih, Nabi Ibrahim sedikit pun tidak meminta dengan Allah supaya ditukar perintah. Ya Allah, biar betul suruh sembelih anak. Tidak. Tak minta pun, ya Allah perintahkanlah yang lain, janganlah perintahkan sembelih anak, yang lainlah ya Allah, tak sanggup. Tidak. Sebab Nabi Ibrahim tahu Allah sedang test, Allah sedang menguji hatinya. Adakah cinta pada anak melebihi cinta kepada Allah? Datang di antara dua cinta, cinta anak, cinta pada Allah. Dan Nabi Ibrahim tidak ragu-ragu memilih cinta kepada Allah, sanggup menyembelih anak demi membuktikan rasa cinta pada Allah. Dan saat bila tiba saat nak sembelih, Nabi Ibrahim sedikit pun tidak terancak, tidak berganjak hatinya. Seolahnya mungkinlah kalau kita mungkin berbisik-bisik, nanti Allah laranglah ni, nanti Allah akan gantilah ni, ini Allah nak test je. Tidak. Nabi Ibrahim memang bulat nekat untuk menyembelih anak. Dan Nabi Ismail pun bulat nekat untuk disembelih. Bahkan cerita itu ada riwayat tertentu lebih detail, lebih menyayati perbualan di antara Nabi Ismail dengan Siti Hajar ibunya, perbualan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sekian-sekian. Tapi kita tak detailkan. Maksudnya kedua-duanya nekat. Si anak juga, iaitu Nabi Ismail, masih lagi remaja, jawab pada ayah untuk membuktikan cinta daripada Allah lebih daripada cinta pada ayah, lebih cinta daripada ibu, dan lebih daripada mencintai nyawanya. Sembelihlah aku. Sama-sama nak membuktikan korban diri ni untuk membukti cinta pada Allah.
Dan saat pisau sudah pun berada di leher, saat nak melaksanakan dah, dengan kuasa Allah terganti. Bukan diberhentikan ke, okey, stop, tak jadi, kita tukar. Tidak. Digantikan dengan kuasa Allah dengan kibas. Allahu Akbar. Lalu disembelih. Tetapi apa yang berlaku? Walaupun akhirnya Nabi Ibrahim tidak menyembelih anaknya Ismail, tetapi Nabi Ibrahim telah berjaya menyembelih rasa cinta kepada anak. Tak sembelih anak, tapi sembelih rasa cinta pada anak berjaya. Bukan bermaksud kita hari ini tidak dituntut untuk melakukan hal demikian, untuk menyembelih rasa cinta pada suami, pada anak, pada mak ayah, pada diri. Tak. Allah tak tuntut seberat itu sebab kita adalah manusia biasa. Tetapi untuk sampai peringkat Khalilullah, Nabi Ibrahim disebut di dalam Al-Quran. Allah mengambil Nabi Ibrahim Khalil. Allah sebut dalam Al-Quran, gelaran bagi Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, iaitu kekasihnya Allah. Nak sampai tahap diberi gelaran kekasih Allah, melalui banyak sangat ujian untuk tes, betul tak dalam hatinya begitu jujur cinta kepada Allah, melebihi diri, anak, isteri, semua diuji. Nabi Ibrahim diuji dengan cinta pada ayah, cinta pada isteri, cinta pada anak, cinta pada nyawa dia. Nabi Ibrahim lulus semua ujian. Allahu Akbar. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, nak Abi Rani ceramah ni kan, 10 minit lagi. Waktu ceramah sampai pukul 9. Sekarang tiba masanya ibadah korban. Betul kan? Berapa hari lagi ibadah korban? Hari ni berapa bulan? Hari ni 14. Berapa bulan Aidil Adha? 29. Bulan ni berapa bulan 30. So, ada 4 hari. 29, 30, 1 dan 2. Kan 4 hari. 4 hari untuk kita lakukan ibadah korban. Sekarang, tiba masanya lebih kurang dalam berapa hari lagi? 15 hari. Lebih kurang lah. 14 hari lagi. Kita akan menyambut Aidul Adha. Aid maksudnya perayaan ataupun kembali. Aid maksud kembali juga. Aidul Fitri kembali kepada fitrah, ataupun perayaan menyambut hari kita kembali kepada fitrah, makan dan minum, kembali kepada fitrah suci seperti dilahirkan. Tetapi bila sebut Aidul Adha, kembali kita kepada pengorbanan. Adha juga daripada maksud waktu duha, sebab kan ibadah korban bermula pada waktu duha. Tapi Adha itu juga membawa maksud pengorbanan. Sebab apa disebut korban? Korban asal perkataan daripada qoroba, iaitu dekat. Orang yang melakukan pengorbanan, dia akan dekat dengan apa yang dikorbankan. Bila kita mengorbankan harta kerana Allah, maka kita akan dekat dengan Allah. Bila kita melakukan pengorbanan dengan pasangan, kita dekat dengan pasangan, dekat dengan anak. Jadi, tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat, setiap tahun kita akan diuji oleh Allah. Kalau Nabi Ibrahim diuji dengan sangat dahsyat, Nabi Muhammad diuji dengan sangat dahsyat, semua Nabi diuji sangat dahsyat. Kita diuji setahun sekali bila tiba Aidul Adha. Adakah kita mampu melakukan pengorbanan harta untuk menyembelih rasa cinta pada harta? Sekarang untuk buat ibadah korban dalam Malaysia, kalau bahagian lembu dalam Malaysia lebih kurang 600, 700 satu bahagian. Ada bahagian sampai 800, betul atau tidak? Mungkin paling murah pun 680, 700 lebih. Sebab lembu di Malaysia sangat mahal. Kami ada ladang ternak umah, LTU, ladang ternak umah, kita buka kat Kuala Selangor, ada beratus ekor lembu, kambing, tapi bila ibadah korban memang sampai cecah ribu ekor. Berapa kali kami nak surrender ternak lembu? Kat situ memang kita buat besar, tanah 4 ekar, buat besar-besaran dengan kandang yang high quality, kos dah habis juta juga untuk buat ladang ternak rumah. Yang kita tak mampu nak menampung adalah makanan lembu. Lembu memang makan banyak. Tak cukup makan, dia kurus, tak cukup timbangan untuk buat korban. Satu lagi, kita nak daging yang banyak supaya banyak daging boleh diagihkan kepada asnaf. Dia naik bukan sekali ganda, 4-5 kali ganda. Bila dengan berapa bulan kita pelihara dengan jumlah makanan, akhirnya walaupun kita jual, tak ada untung.
Maksudnya kalau kita nak sembelih atau jual, sama kos membesarkan dia tu. Sama kos. Sedangkan kita ada kos operasi, sewa, pekerja, macam-macam lagi kos nak ditanggung. Sebab itu ramai pengusaha, penternak tutup kandang apa semua sebab kos makanan sangat tinggi. Orang panggil dedak tu. Tapi kami teruskan juga, masuk tahun ketiga dah. Saya nak sebut, memang logik kalau lembu di Malaysia mahal. Memang logik. Jadi satu bahagian 600-800. Maka dengan itu ramai rakyat Malaysia buat korban tapi lebih cenderung memilih di luar negara. Betul atau tidak? Sebab korban di luar negara boleh lagi dapat lebih kurang satu bahagian 300 lebih ada, 400 lebih ada. Saat ini iman kita teruji. Mana lebih afdal? Korban luar negara ke dalam negara? Bila bercakap tentang afdal, kita nak fokus kejap. Ini ilmu. Sekarang kita dah dapat kesedaran sedikit. Cinta mesti dibuktikan dengan pengorbanan. Sekarang bukan orang yang uji, bukan suami uji, bukan Tok Imam uji kita, nak buat korban tak, nak buat korban tak, walaupun elak dah jumpa muka Tok Imam, asyik tanya nak buat korban ke tak. Contohlah ya, AJK korban pula tu, asyik mari jumpa, nak buat tak, nak buat tak, jomlah buat ni kat rumah, kawasan perumahan kita ramai juga orang susah ni. Nampak je lagi jauh dah. Ini bukan manusia yang sedang menguji kita, Allah sedang menguji kita. Setiap kali sampai Aidul Adha, adakah mampu kamu melakukan pengorbanan? Kamu tidak dituntut untuk buat lebih. Islam yang kita miliki tidak dituntut pengorbanan yang begitu berat. Bukan berkorban nyawa ke sekian, tidak. Tetapi daripada peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim ini, akhirnya berlakulah setiap tahun Aidul Adha ni. Bersempena daripada pengorbanan Nabi Ibrahim tu. Bahkan pada sebahagian ulama, para ulama mengatakan siapa mampu melakukan pengorbanan, maka dia mengikuti jejak langkah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, memang begitulah dari segi falsafahnya. Okey. Yang paling afdal bagi yang mampu melakukan pengorbanan dengan seekor binatang yang besar. Kalau di tanah Arab yang paling besar unta, dia korban seekor unta. Harga unta lebih kurang 20,000, 24,000 macam itulah seekor. Sebab ada ternak kita ada juga unta, ada juga orang nak korban unta. Jadi seekor unta itu pun anak 24,000. Memang unta sangat mahal. Bagi kita yang di Malaysia, siapa yang mampu korban seekor lembu? Ustazah, saya tak mampu Ustazah. Satu bahagian pun berat. Tapi nampak gelang dia lagi berat. Minta maaf ya ibu-ibu muslimat sekalian. Kita sebut kita tidak mampu, itu lidah. Tapi di akhirat kelak bukan lidah akan berbicara. Sebab para ulama bincang, bagi orang yang mampu korban tapi tak buat korban makruh, Allah tak suka. Allah tak suka. Bayangkan ya, kita mudah sangat sebut tak mampu bila melibatkan ibadah korban. Tetapi bila bercuti, bila nak beli handbag baru, beli kasut baru, beli baju baru, beli apa-apa yang kita berkehendak, persoalan isu tak mampu tu tak keluar, kita mampukan, kita usahakan jadi mampu. Saya jumpa ada orang tua, orang susah, orang miskin, tiap tahun buat korban. Dia pecahkan tabung. Dia kata, Ustazah, setiap tahun ini adalah tabung korban. Saya masuklah berapa-berapa. Kadang bila buka, bila pecah time, tiba ibadah korban, kadang boleh 2 bahagian, kadang 3 bahagian, kadang 1 bahagian. Alhamdulillah, Ustazah. Betapa dia nekat. Sebab untuk dapat pahala ibadah korban bukan hanya ditawarkan kepada si kaya. Orang yang hidup sederhana, semiskin. Saya terharu baru ni, 4 hari lepas saya balik Terengganu. Masa tu dekat sebuah restoran. Restoran tu ada tempat mainan budak-budak. Saya duduk tengok anak saya main. Lepas tu ada seorang budak muda, remaja. Mungkin umur awal 20-an ataupun 18, 19. Lepas tu dia kata, Ustazah, Assalamualaikum Ustazah. Gitu kan. Budak lelaki. Memang nampaklah kebudak-budakan. Sebab apa? Dia duduk pun sama-sama dengan remaja. Kita boleh nampaklah muka remaja. Lepas tu dia tanya saya soalan. Ustazah, saya nak tanya soalan pasal korban ni. Ya, nak tanya apa? Lembu yang saya nak buat korban ni, gigi dia tak pernah bertukar lagi. Comel je soalan. Gigi dia tak tukar lagi. Gigi yang sama daripada sejak dia lahir. Maksudnya gigi susu lah kan. Saya kata umur berapa? 2 tahun lebih. Cukup syarat lah tu.
Lepas tu berat dia cacat tak cacat. Berat dia semua cukup. Saya kata boleh lah tu, dia tak cacat. Lepas tu saya kata, awak buat korban? Ya, buat korban. Kamu buat korban? Ya. Saya baru je kerja, tapi mak saya suruh saya buat korban. Saya fikir, saya kata, ya Allah, hebatnya didikan ibu ni, ibu ayah dia. Mungkin gaji dia berapa ratus, saya tak tahu, saya tak tanyalah detail. Tapi tengok dari segi penampilan tu biasa je, tak tahulah, mungkin kerja jadi, wallahualam, saya tak tanya kerja dia apa. Tapi dia kata, Ustazah, dah berapa tahun dah saya buat, bila mari korban mesti buat korban Ustazah. Mudah-mudahan Allah terima pengorbanan ni. Nak buat korban lebih-lebih tak boleh Ustazah, tapi ini boleh, insya-Allah. Paksa diri Ustazah, simpan. Allahu Akbar. Kalau pengalaman saya, daripada kecil, ayah dan mak saya, kami adik-beradik 10 orang. Saya pada sekolah rendah, saya dah buat ibadah korban. Tapi ayah saya akan datang pada saya. Lepas tu ayah akan cakap, Asma, ni duit, ayah serah pada Asma. Saya pun terima. Okey, sekarang ni Asma nak buat korban tak? Nak buat ayah. Saya pun serah balik pada ayah. Ayah nak buat supaya ada akad. Biar duit tu berpindah pada saya dulu. Lepas tu, okey, Asma nak buat korban dengan duit ni ayah, mewakili ayah. Mak ayah kami akan buat bergilir-gilir setiap tahun. Tahun ni anak pertama, tahun depan anak kedua, sampai habis semua anak. Dan bahagian mereka jugalah. Susah senang mesti buat korban. Dan mak ayah didik setiap kali ibadah korban mesti pergi tengok, jauh ke dekat, berani tak berani daripada jauh, dan beri kefahaman tentang ibadah korban. Selalu diingatkan, ibadah korban ini bukan hanya Allah buka peluang untuk orang kaya. Bahkan orang susah, orang miskin, jika berkehendak, Allah akan buka jalan. Bahkan kita tengok ramai orang kaya tidak berkehendak, maka dia tak buat pengorbanan. Dia tak buat ibadah korban. Bahkan boleh jadi ada orang susah, orang miskin nak sangat buat ibadah korban tapi tak mampu, tapi dia diberi pahala ibadah korban. Sebab di sana ada satu hadis Nabi. Sesungguhnya seseorang yang sangat berkehendakkan sesuatu. Hadis ini disebut begini. Sesungguhnya barang siapa yang bercita-cita, berkehendak sungguh-sungguh untuk mati syahid, lalu dia mati di atas katil, dia diberikan kematian umpama seperti mati syahid. Dia bukan hanya kehendak yang kalau boleh nak mati syahid, saya nak mati syahid. Tak, dia memang betul-betul nekat dan berusaha. Pergi perang. Akhirnya kita tengok Nabi SAW. Nabi SAW, Nabi kita bukan mati di medan perang, mati di atas ribaan isteri tercinta Sayyidatina Aisyah. Sahabat-sahabat Nabi yang pergi perang tak miss pun sama. Tapi mereka sangat berkehendakkan untuk mati syahid di medan perang. Lalu Allah tetap berikan mereka pahala umpama mati syahid. Boleh jadi di antara kita ada orang susah, orang miskin, bila sampai ibadah korban, awal-awal lagi, memang tak mampu, tak pernah pun mampu, tengok je lah orang buat, tunggu daging je lah. Sebab kefahaman tak ada, kesungguhan, nekat tidak ada. Allahu Akbar. Jadi sekarang saya rasa mungkin dah ada sedikit kesedaran ni. Tahu tak sekarang ini, dari segi statistik, orang nak buat ibadah korban sangat sedikit dan menurun. Kita diberi gambaran kena berjimat, simpan duit, kita dah nak sampai kemarau ni. Ya, benda tu akan berlaku. Tetapi lalui hari ini dengan hari ini, hari esok dengan hari esok. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, paling afdal seekor binatang. Tak mampu seekor binatang besar, ambil seekor binatang kecil. Ambil kambing ataupun biri-biri. Buat korban dengan seekor kambing atau biri-biri. Barulah pergi tingkatan yang ketiga, iaitu ambil satu bahagian daripada binatang yang besar. Masa inilah teruji keimanan kita. Satu bahagian di luar negara 380. Satu bahagian dalam Malaysia 780. Nak pilih yang mana? Allahu Akbar. Kita mesti mungkin akan cenderung memilih 380. Yang penting buat korban, yang penting ini asal buat, yang penting buat. Tapi bagi orang yang memahami erti pengorbanan ini sedang dipersembahkan kepada Allah, dia pilih yang terbaik mengikut kemampuannya. Dia pilih yang terbaik. Sekarang di dalam Malaysia, peningkatan asnaf fakir miskin, al-du'afa, orang-orang yang lemah semakin meningkat tinggi.
Di bawah kami NGO Sahabat Amakai yang berdaftar dan menanti daging korban Sabah, Sarawak dan seluruh Malaysia begitu ramai, ribu-ribu. Lebih daripada 10,000. Tetapi untuk tahun ini, tahun lepas yang mendaftar kami korban dalam Malaysia, korban dalam Malaysia tahun lepas berapa? 700 ekor. Tapi itu termasuk luar negara kan? Malaysia saja. Bayangkan tahun lepas lebih kurang 700 ekor lembu. Banyak tak yang buat korban dengan kami? Bukan 70 ya, 700. So kami agihkan 50 ekor negeri ni, 50 ekor, 50 ekor, 50 ekor, 30 ekor, 40 ekor, semua asnaf sekitar seluruh Malaysia melalui aktivis kami NGO Sahabat Market. Tapi tahun ini sampai hari ini yang buat ibadah korban dengan NGO kami ni tak sampai 50 ekor lagi. Sangat jauh ketara berbeza. Allahu Akbar. Makin menurun orang nak lakukan ibadah korban. Bahkan kita juga tawarkan 380 dolar negara pun sangat kurang. Kan hari tu saya pergi Ghana, saya pergi kat pelarian Syria. Kita jumpa dengan komuniti-komuniti, dengan imam-imam di sana, dengan ketua kampung. Yang mana kita kata tahun ini kita akan hantar lebih banyak lembu di sana. Mereka tak pernah jumpa daging selama setahun. Subhanallah. Tapi kita tengok jumlah sangat sedikit. Kita janjikan dalam 20 kampung, satu kampung ada 300-400 orang, sekurang-kurangnya 5 ekor. Sampai hari ini kita rasa kita tak boleh nak pergi. Di sini kami dapati kefahaman, kesungguhan, keinginan, tahap pengorbanan di kalangan umat Islam kita di Malaysia semakin menurun, semakin menurun. Siapa yang mampu buat ibadah korban dalam situasi ramai manusia lebih sayangkan harta, inilah saat jihad yang lebih tinggi nilainya. Jihad berkorbankan harta. Allahu Akbar. Tetapi jika di sini, komuniti di sini, saya pasti pihak surau buat anjuran ibadah korban, betul kan? Sebab saya yakin di sini pun ada ramai asnaf, orang susah, wallahualam. Sebab saya malam saya tak nampak sekitar ni apa tadi, sampai-sampai depan pintu surau. Jadi boleh jadi di bawah pihak masjid, pihak surau sendiri pun ada senarai asnaf. Maka afdalah kita buat di tempat kita. Sumbanglah, agihkanlah di sekitar orang-orang yang susah, gembirakan dan bahagiakanlah mereka. Dan kita tahu daging korban tu bahagiannya ada juga untuk kita, untuk gembirakan ahli keluarga dan diri kita. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, lembu ni dia ada yang kurus. Bila sembelih bolehlah dalam 30 keluarga 1 kg seorang. Ada yang medium, gemuk sikit, bolehlah dalam 60 keluarga. Ada yang besar lagi, bolehlah dalam 100 keluarga. Bahkan ini pengalaman saya sendiri uruskan binatang korban ni, lembu korban ni. Seekor lembu sembelih, bahagi daging lagi kurang daripada satu bahagian yang diambil, tapi satu bahagian tu daripada lembu gemuk yang besar. Pernah tengok lembu kurus? Nampak tak daging dia? Tak nampak. Bila sembelih dapat tulang banyak, daging dapat sikit. Tapi bila daripada bahagian, sebab itu ada orang yang faham tentang bila nak buat korban, pilih yang terbaik ni, dia telefon kami, "Ustazah, saya nak bahagian lembu yang paling besar." Kita kata ada, beratnya 1000 kg. 1000 kg macam berat sangat je kita 800 ke 1000 kg. Memang lembu Brahman, lembu besar-besar tu 1000 kg. Jadi satu bahagian berapa? Satu bahagian lebih kurang 1200, 1500. Tetapi satu bahagian dari lembu besar ni, dagingnya walaupun satu bahagian, jumlah dan berat dia, kg dia lebih banyak daripada seekor lembu. Tapi nak jadi besar macam tu, berapa lama, berapa tahun dan berapa banyak kos untuk makan dia. Makan non-stop untuk jadi besar. Allahu Akbar. Ingat tak kisah pengorbanan Habil dan Qabil? Qabil dan Habil diminta oleh Allah melalui ayahnya Nabi Adam untuk melakukan pengorbanan. Betul atau tidak? Walaupun ada berbeza-beza cerita ya. Ada yang kata Habil ni petani, Qabil ni peternak, jadi yang ni korbankan hasil tanian, ini korbankan binatang. Ada yang kata dua-dua penternak. Jadi saya sebut dua-dua tu sebab mungkin kita dapat maklumat yang berbeza. Okey, kita ambil kisah yang kata Habil memilih binatang korban paling sihat, gemuk, paling cantik, paling terbaik.
Manakala Qabil juga ambil masa, dua-dua ambil masa. Qabil mencari binatang korban yang kurus, yang kecil, yang paling kurang nilainya. Saya nak tanya, korban siapa yang diterima oleh Allah? Korban siapa? Habil ke Qabil? Habil. Sebab itu kita bimbang tanpa sedar, kita jadi Qabil. Kita bimbang, kita jadi Qabil moden. Bila sampai saat seruan untuk melakukan korban, kita pilih yang paling rendah, yang paling kecil, yang paling murah. Terasalah tu kan? Terasalah pula. Bagi yang tidak mampu, memang dia mampu 380 tu maksimum dia mampu. Itu pun dah korek sana, dah korek sini, dah pergi gadai gelang, dah cincin apa semua, contoh. Maka 380, 400 itu yang terbaik bagi dia. Tetapi bagi kita yang mana kita tak boleh tipu diri, tak boleh nak tipu Allah. Kalau kita kata kita tidak mampu untuk lebih daripada itu, kita nak tipu siapa sebenarnya? Kalau kita jawab pada Tok Imam, saya tak mampu, Tok Imam kat Malaysia, luar negara bolehlah. Kita tenang ke dengan jawapan kita tu? Sedangkan dalam akaun ada berapa ribu contoh ya. Gelang, cincin ada tak cukup pakai, simpankan gile-gile. Handbag pun harga ribu. Contoh je saya bagi. Tapi sila terasalah, sila sentap. Baik sentap hari ni, sebelum disentap di akhirat kelak. Sebelum ditanya. Allah dah beri kita nikmat begitu banyak, non-stop setiap hari. Allah bagi nikmat kau nak hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, kita tak mampu hitung. Dan bila tiba masa Allah minta sikit daripada harta, itu pun daripada Allah juga harta itu. Tapi kita berkira-kira dan mencari nilai yang paling rendah, sedangkan kita mampu lebih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rupanya ramai Qabil moden. Bila diminta untuk buat korban, kita pilih yang paling rendah. Memanglah kadang bunyi cara saya terang ni macam kasar sikit, macam berat. Saya tak cakap bagi yang tidak mampu, bagi orang yang susah, orang miskin, 380, 400, itulah pengorbanan yang terbaik. Tetapi sebaliknya bagi orang yang mampu. Jadi sebagai penutup, subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebelum kita bagi tahu, ya ada sikit pengumuman ni. Sekarang pukul 9.11 minit. Kita nak bacakan sepintas lalu beberapa hadis Nabi SAW. Baguslah. Kena bagi hadiah ni. Bagi hadiah apa ni? Boleh duduk diam ni kan? Ke sebab apa boleh duduk ni? Dengan ceramah. Masya Allah. Memang anak-anak kat sini memang macam ni. Jarang-jarang. Kadang-kadang bila anak-anak kecil, kanak-kanak boleh berdiam macam ni, ini menunjukkan komuniti di sini sangat hebat. Dia mewakili gambaran ibu bapa di sini juga hebat. Walaupun mereka tak ramai, tapi ini sangat luar biasa. Sebab jarang kan kita ceramahkan, cik, ada budak-budak sanggup duduk. Yang banyaknya mula ramai, lepas tu tinggal seorang. Seorang tu pun sebab kesian kat ustazah ni kalau semua bangun. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustazah doakan kamu menjadi lelaki yang hebat, yang beriman, yang soleh, pejuang agama Allah, menjadi jutawan dunia dan akhirat. Oh, tu kuat sekali. Sebelum tu tak kuat. Dia kurniakan isteri yang solehah. Oh, memang dua tu lah paling suka kan. Masya Allah, Allahu Akbar. Ramai yang aminkan. Bertuah kamu datang malam ni dan duduk. Boleh kamu kata bilalah nak habis ustazah ni? Boleh 5 minit lagi, boleh? Masya Allah. Kan ada, ya boleh insya-Allah. Kan ada hadis Nabi ustazah nak baca. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berdiam di rumah Allah, semua sedang berdiam ni kan, berdiam di rumah Allah, maka ada malaikat yang mendoakan. Kita daripada tadi duduk, ada yang ngantuk, ada yang dah berapa kali terlelap, bangun tak habis-habis lagi ustazah ni. Tapi kita berdiam di rumah Allah, akan didoakan oleh malaikat dengan 3 doa. Nabi kata, pertama, malaikat doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan terimalah taubatnya. Malaikat doakan untuk kita. Antara doa kita dengan doa malaikat, agak-agak mana lagi makbul? Kita kadang istighfar pun main-main.
Istighfar pun ringan-ringan sambil-sambil. Tapi bila malaikat mendoakan pengampunan, taubat untuk kita dan mohon rahmat Allah terhadap kita. Inilah kelebihan dan keuntungan. InsyaAllah kamu selalu solat di surau kan? Betul. InsyaAllah selalu solat di masjid. Masya Allah, pemuda yang hebat ni. Allahu Akbar. Amin ya Rabbal Alamin. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak baca dua saja dalil berkenaan dengan ibadah korban. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, saya baca, tuan-puan ikut, ambil barakah membaca hadis Nabi. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang dah biasa kat sekolah. Kan tu suara kuat tu. Ma'amila Adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ihraqi ad-dami innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa annad-dima wa annad-dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari An-Nar, iaitu hari raya Aidul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat. Binatang korban yang disembelih itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan kukunya, dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada redha Allah Subhanahu wa taala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Masya Allah. Subhanallah, kita tahu di akhirat kelak, sangka kala pertama semua akan mati, termasuk malaikat. Malaikat penjabut nyawa pun akan mencabut nyawanya sendiri. Kemudian sangka kala yang kedua, semua akan dihidupkan kembali. Dan dikatakan antara binatang yang akan dihidupkan kembali adalah binatang-binatang korban yang akan menjadi saksi kepada pengorban. Bukan semua binatang yang akan dibangkitkan kembali. Allahu Akbar. Sebab itu sekarang iman ini masuk percaya. Orang yang betul-betul percaya dengan janji Allah, janji Rasulullah, dia memang akan sanggup pergi gadai emas dia tu. Pergi gadai. Kenapa makcik? Nak buat ibadah korban. Sayang ni makcik, emas ni susah ni. Ini design susah ni. Tak apalah, apa sangat ni dunia. Nak jumpa binatang korban nanti ke akhirat. Nampak ayat tu macam remeh, macam biasa. Tapi ia datang daripada keyakinan. Sebab tidak ada janji yang lebih dijamin mereka janji Allah dan janji Rasulullah. Yang mana binatang korban itu kukunya, bulunya, darahnya, tulangnya akan menjadi saksi akan pengorbanan yang kita lakukan. Allahu Akbar. Tetapi pengorbanan mesti disusuli dengan keikhlasan. Mungkin orang buat sekor, Tok Imam pula heboh. Ni sekor ni, hajah ni sekor ni. Aduh, susahnya hajah ni nak jaga perasaan. Oh, bukan senang. Boleh jadi malam ni bila dengar ni ada kesedaran ramai nak korban sekor ni. Tok Imam pula pining nak cari lembu ni. Semua nak sekor seorang ni. Ada orang kongsi adik-beradik 7 orang, satu bahagian berdapat sekor kan? Suami isteri dengan anak-anak dapat sekor. Allahu Akbar. Allah test kita, kalau mampu buat korban, Allah pasti lipat gandakan ganjaran dan juga rizki berganda-ganda. Tuan-puan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian,
Dan sebelum darah itu menitik, Nabi kata, redha Allah sampai dulu. Redha Allah sampai dulu kepada kita. Allah redha kepada hamba-hambanya yang melakukan pengorbanan. Masya Allah. Dan dalil yang terakhir, dan itulah penutup dan kesudahan kepada perkongsian kita pada malam ini. Masya Allah. Saya baca, tapi hadis ni panjang, jadi kita terus baca terjemahan. Dalam sebuah hadis daripada Imran radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda kepada puterinya Fatimah. Nabi Muhammad, Nabi kita bersabda kepada anaknya iaitu Fatimah. Wahai Fatimah, bangunlah dan lihatlah korbanmu. Sesungguhnya ia mengampunkanmu kerana setitis darah daripadanya, mewakili setiap dosa yang kamu lakukan. Katakanlah, sesungguhnya solatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tiada sekutu baginya dan dengan demikian sahaja aku diperintahkan dan aku di antara seluruh umatku adalah orang Islam. Itu maksud sampai habis. Lalu Imran bertanya, wahai Rasulullah, ini khusus hanya untuk kamu dan ahli keluarga kamu sahajakah? Kerana ahli dalam perkara ini adalah kamu ya Rasulullah, atau ia juga untuk umat Islam keseluruhannya? Rasulullah SAW menjawab, bahkan ia untuk seluruh umat Islam. Maksudnya tuntutan untuk korban. Rasulullah bercakap dengan anaknya Fatimah, wahai Fatimah, bangun dan lihatlah korban. Sebab itu sunat kita melakukan ibadah korban untuk melihat binatang korban kita. Sesungguhnya ia mengampunkanmu kerana setiap titih darah daripadanya mewakili setiap dosa yang kamu lakukan. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, antara 5 sunat korban: sunat sembelih dengan tangan sendiri, sunat hadirkan diri melihat haiwan korban disembelih, sunat makan daging korban walaupun sedikit, sunat memelihara pilih warna putih kuning, lepas tu kesempurnaan kecantikan binatang korban menggunakan pisau yang tajam. Jadi orang perempuan nanti sembelih sendiri yang lembu. Orang perempuan, apa hukum wanita sembelih? Wajib. Perempuan sembelih. Siapa pernah sembelih binatang sini? Sembelih ayam. Siapa pernah sembelih ayam? Ada? Ada pernah sembelih ayam. Saya pun biasa, bukan biasa, pernah lah sembelih ayam. Siapa pernah sembelih kambing kat sini? Kambing yang lelaki ya, mungkin ada. Ada yang sembelih kambing? Tak ada. Ada. Saya pernah sembelih kambing. Siapa pernah sembelih lembu? Ada lembu? Yang lelaki mesti ada lah. Saya pernah sembelih lembu. Ui, dahsyat. Saya dulu kerja JAKIM, lepas tu dihantar ke bahagian halal. Saya yang bagi sijil kepada penyembelih. Tapi itu tidak mewajibkan saya untuk sembelih. Saya belajar masa tu untuk sembelih ayam. Mula-mula terputus terus kepala. Sebab kita takut, kita tak sampai hati. Tapi lepas tu dah mahir. Sebab saya perlu cek ke kilang-kilang sembelihan ayam. Nak cek betul ke tak kaedah mereka sembelih terus tegur. Tetapi saya mula belajar dan cuba sembelih adalah bila ada ladang ternak sendiri. Ladang ternak dekat Sungai Yu tu. Jadi saya pun belajar. Dengan syarat, hukum wanita sembelih harus. Ini berlaku pada zaman Nabi. Wanita sembelih kambing ataupun lembu di zaman Nabi. Tapi yang saya lebih yakin adalah kambing. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hukum wanita sembelih? Rasul kata, harus bagi kamu. Maksudnya harus. Tapi lebih baik ia disembelih oleh lelaki. Dan perempuan itu harus sekiranya perempuan itu yakin. Lepas itu syarat cukup semualah. Sebab kalau ragu-ragu, dia akan menyebabkan binatang itu sakit, menzalimi binatang. Jadi memang ada kaedah. Ayah saya bila ayah saya dah arwah ya, dah meninggal 5 tahun lepas bulan Ramadan. Bila datang musim korban, arwah ayah akan buka simpanan kita panggil apa? Parang, pisau lah, pisau. Dia memang gulung. Bila buka gulungan tu lebih daripada 10. Semua yang dia beli dengan harga yang agak mahal, dia jaga betul-betul semata-mata untuk ibadah korban setahun sekali. Dan memang orang akan cari, walaupun kampung yang jauh, satu hari dia sembelih sampai belah-belah sampai 10 ekor.
Sebab kemahiran penyembelih sangat mempengaruhi bagaimana kualiti daging tu. Sebab bagaimana kecekapan dia menyembelih, bagaimana hanya dengan sekali saja dia sembelih dan terus terputus urat leher, marah, wajidain semua tu. Bila sekali lalu saja, lembu tu tak sempat rasa sakit. Dia terus terputus urat yang bersambung dengan otak yang bagi signal sakit. Contoh macam ni lah, bius kan. Bius tu, walaupun separuh badan, ibu tu kena belah perut kan, tapi dia boleh cakap sebab dia pergi kepada saraf yang beri signal rasa sakit. Jadi bila disembelih urat tu putus, sebenarnya lembu tu walaupun nampak lepas tu menggelupur kan, macam sakit kita nampak, sebenarnya dia tak rasa sakit langsung. Yang menggelupur tu adalah otot mengejang. Ini kajian apabila bukan Islam mengatakan pembunuhan terhadap binatang yang umat Islam buat adalah kejam. Barat kata kejam, ini kata kejam, orang Islam apalah dia ni, kan nampak darah memacuk-macuk, nampak seksa, nampak teruk, nampak macam dia orang pun fikir cara yang lain untuk bunuh lembu. Dia guna tukul besi yang besar, dia pecahkan kepala. Lepas tu dia guna, ada yang guna renjatan melalui water bath stunning. Macam-macam kaedah mereka cuba. Lepas tu mereka buat ukuran rasa sakit binatang. Mereka letak satu alat untuk mengukur kadar sakit. Mereka tengok semua yang cara mereka buat maksimum binatang tu sakit. Dan bila mereka letak alat tersebut pada lembu yang disembelih oleh umat Islam dengan cara yang betul ni, zero sakit. Sebab sebaik dia mungkin terasa masa tu, bila tarik saja kan dia ada cara. Ada orang buat gini-gini, sebenarnya ada cara lah, saya pun belajar lah. Sebab saya pada kecil melihat ayah saya buat sembelih. Daripada kecil, sebab ayah saya bukan penyembelih, tapi memang orang suka dia sembelih. Ayah ni orang berniaga, businessman, tapi dia mengajar juga. Tapi bab sembelih memang dia buat persiapan yang rapi. Satu-satu pisau tu harga ribu-ribu. Berbaloi ke nak guna untuk setahun sekali, dikata berbaloi, untuk mengambil sunnah supaya pisau tu tajam dan biar binatang tu tak sakit. Dan dia takkan guna pisau yang sama. Dia dah guna pisau ni, dia guna pula pisau yang kedua untuk binatang yang kedua, pisau ketiga untuk binatang ketiga. Sebenarnya boleh je guna pisau yang sama, tapi ayah kata takut dah tumpul, padahal guna sekali je kan. Tetapi itulah kecintaan dia dalam melakukan ibadah korban. Masya Allah. Jadi bila binatang tu tak rasa sakit ataupun sedikit sangat, lembut dagingnya. Daging sangat lembut sebab binatang tu tak stres. Binatang tu tak mengejang menahan sakit. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.